Saya saya seronok dan saya happy bila saya tengok page Dr. Jahid Siddiq Al-Khalidi, Dr. Jahid Al-Khalidi, di mana admin beliau merespon kepada video kami. Sebab nak kata beliau dah respon secara langsung tak boleh juga, sebab video tu video sebelum video kami. Diorang memotong daripada salah satu video Dr. Jahid, mana Dr. Jahid bercerita tentang Nur Muhammad, dan diletakkan sebagai respon kepada apa yang saya sampaikan pada minggu lalu. Saya dengar daripada awal sampai habis video tersebut, boleh cek di page beliau Dr. Jahid Al-Khalidi, dan saya merasa gembira 80% lah. 20% saja yang saya reserve. Kenapa saya kata saya gembira 80%? Kerana itulah Dr. Jahid Siddiq yang saya kenal. Bila saya baca buku-buku dia, bila saya dengar ceramah dia, this is how he spoke before. Beliau adil. Dalam erti kata, beliau antara orang yang kita kata susah untuk kita jumpa lah kat Malaysia ni, yang mengakui secara terbuka bahawa di Malaysia ini memang terdapat kumpulan-kumpulan yang mengaku Muslim yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan saja di Malaysia, banyak tempat dalam dunia ni. Sebab apa? Bila kita tegur isu Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah ni, kita kata boleh bawa sampai menuhankan Nabi, pihak sebelah sana tak setuju. Dia kata, mana ada pernah ada orang menuhankan Nabi dengan Nur Muhammad dan Hakikat Muhammadiyah. Orang yang cakap macam tu, dia tidak pergi ke lapangan. Tu saya kata ada kenaifan di situ. Dr. Jahid ni, dia masuk ke lapangan. Dia jumpa geng-geng ajaran sesat ni. Kan? Jadi apa yang Dr. Jahid sampaikan selari dengan apa yang kami sampaikan. Sebab saya juga bertemu dengan orang macam ni. We meet these people. Dia orang wujud. Bahkan dekat internet, dekat YouTube sekarang ni, bersepah dia mereka. Dan ajaran mereka sangat bersepah. So Dr. Jahid menyatakan bahawa memang ada kumpulan-kumpulan Islam yang melampau dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melampau dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke tahap menuhankan Nabi, dan antara yang membuatkan mereka begitu adalah berdasarkan teori Nur Muhammad. Cuma Dr. Jahid dia ada pemahaman Nur Muhammad tu yang berbeza sikit dengan apa yang kami faham. Dia masih menerimanya. Tapi dalam video itu dia kata tu tak termasuk dalam isu akidah. Awak tak perlu untuk percaya isu Nur Muhammad ini. Dan bagi saya video ini bercanggahan dengan video beliau baru-baru ini, di mana beliau berceramah dalam satu panel dengan Ar-Razi Hashim. Dalam video tersebut Dr. Jahid kata wajib untuk kita beriktikad bahawa asal kejadian Nabi adalah Nur Muhammad. Wajib. So bagi saya itu adalah pendirian Dr. Jahid yang baru, atau kita kata bercanggahan dengan pandangan dia yang dulu. Sebab bila saya dengar ceramah-ceramah beliau dulu, saya tak dengar beliau cakap macam tu. Dan saya mendengar juga beliau pernah kata memang tak termasuk dalam i'tikad. Tapi bila video baru-baru ni saya terkejut. Adakah Dr. Jahid telah mengubah pandangan pendirian dia? Dan kenapa Dr. Jahid ubah pendirian? Adakah Dr. Jahid telah jumpa dalil yang baru? Atau mungkin tersilap kata? Kami nak faham. Ya, kami nak tahu. Dan saya juga diberitahu dalam posting tersebut bahawa Dr. Jahid akan respon secara langsung ataupun secara direct dalam ceramah dia malam ini sebenarnya, di sebuah Ahad besok. Di sebuah surau di sebuah surau. Itu saya sangat teruja untuk mendengar. Dan saya tak ada masalah kalau beliau nak mengkritik kami secara langsung. Macam saya kata tadi, bila kami buat kritikan, kami kena adil juga. Biar juga orang mengkritik kami. Sebab kita nak menghidupkan suasana kritikan ilmiah yang matang. Okay? So bila kita kritik orang, kita kena sedia orang kritik kita. Dan no problem, tak ada masalah. Bila orang tunjukkan kesalahan kita dan sebagainya, itu bagus. Bagus untuk kami dan juga bagus untuk masyarakat. Saya nak tanya awak lah dalam sebuah lapangan keilmuan ni, bila setiap ilmuwan ataupun ustaz-ustaz dalam lapangan itu very strict, salah sikit dia akan tegur, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan
asatizah yang lebih bertanggungjawab bila nak cakap, atau dia akan hasilkan asatizah yang sambil lewa? Awak jangan ingat strategi kritik mengkritik ni, awak jangan tengok zahir je, nampak macam keras dan kadang-kadang boleh jadi kasar. Jangan tengok tu je. Dia ada manfaat besar di sebaliknya. Orang-orang yang nak duk merepek akan pilih 1000 kali. Ni kalau aku kena ganyang ni, mampu kan? Ni kalau aku selap cakap ni akan jadi bahan. Itu bagus ke tak bagus, saya tanya? Bagus. Bukan mereka saja, saya pun sama, sidang kalam pun sama. Kami sebelum nak buat kenyataan, nak cakap, kami akan, betul ke tak ni? Kan? Kalau salah, habis. Kan? Kita pun tak nak masyarakat mendapat satu yang salah daripada kita. So, ini akan menanam budaya berhati-hati. Faham? Ini saya kongsi sikit lah. Ini saya belajar sikit daripada Singapura lah. Okay? Contoh, saya ambil contoh mudah lah. Bila nak jaga kualiti sesuatu benda. Kat Singapura banyak orang komplain. Dia kaki komplain. Masuk restoran komplain, naik bas komplain, aircon tak panas sikit, tak sejuk sikit komplain, ada kotor sikit dia komplain. Orang yang tak biasa kata ni cerewet betul, kiasu punya perangai kan. Tapi kalau awak nak jadi first world country, awak kena buat macam tu. Awak kena demand a higher standard. Awak tak boleh kata, tak apalah kotor sikit je. Alah, apa lambat sikit, MRT datang 5 minit lambat tak apa. Tak ada. MRT kat Singapura biasanya datang tepat, tapi lately dah jatuh sikit dia punya dia punya quality. Okay. 15 years ago, 20 years ago memang top notch. Tapi sebab MRT sistem Singapura pun dah lama, jadi selalu rosak. Okay. Selalu juga rosak lately. Tapi masyarakat akan komplain habis-habisan, komplain dan akan demand. Sebab apa? Sebab nak yang terbaik untuk negara. Tapi orang yang salah faham akan kata, awak kalau ada restoran, awak suka pelanggan yang macam mana? Ini akan menentukan awak akan maju ke tak. Kalau awak suka pelanggan yang, tak apalah, lambat pun lambat lah. Makanan hari ni lain rasa dengan makanan semalam, tak apalah. Kita suka pelanggan macam tu kan? Tapi pelanggan yang macam mana yang akan buat restoran kita lebih baik? Sebab tu orang-orang macam Gordon Ramsay tu hanya boleh keluar dekat UK. Sebab lain sikit je, sayur dia hari ni tak semasak semalam saja akan jadi isu. Dia akan minta, no, I want a new dish. Saya nak dish baru. Kita akan kata membazir tak? Membazir. Tapi apa kesan dia? Okay. Jadi saya minta awak kiaskan dalam bidang keagamaan ni. Kita tak nak benda-benda sampah-sampah ni, sampah-sampah syarat pemikiran ni dicampak di mana-mana dan orang awam kata, alah biasa ustaz, sikit je. Lagi teruk kalau asatizah cakap macam tu. Alah, hang ni nak jadikan isu besar, benda kecil je. Itu problem dia. Kita tidak akan jadi satu masyarakat yang keberagamaan dia tu kelas dunia. Takkan. Kalau kita stay dekat situ. So we should demand a higher standard. Semampu kita. Dan itu hanya boleh berlaku bila kita check on each other. Bukan mencari salah, cari salah cerita lain. Kita nak, I want you to be more careful. And I want to be more careful. Kalau saya salah, awak pun tegur. So kita upkan each other. Kalau tak ada kritik-kritik ni semua tidak. Betul? Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang cut video tersebut dan saya terhutang budi juga kepada Dr. Jahid Siddiq ya. Dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia sebenarnya, khususnya mereka-mereka yang mengambil berat tentang agama mereka, sebab Dr. Jahid dan ramai lagi sebenarnya yang banyak mencantas ajaran-ajaran sesat ini. Jadi Dr. Jahid menjelaskan bahawa memang terdapat kumpulan-kumpulan yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya harap benda ini tidak lagi dipersoalkan. Janganlah kita jadi naif. Ini dah tahun 2022. Nak dapatkan informasi bukan susah. Okay, dia bukan cerita dulu, cerita sekarang pun ada lagi dan akan datang lagi kumpulan-kumpulan yang akan menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin ada yang akan kata, tapi ustaz, orang-orang yang menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah kumpulan-kumpulan kecil. Dia orang ni bukan ulama. Dia orang ni orang-orang tepi jalan je ustaz yang tak pernah belajar agama, tiba-tiba nak jadi syekh. Kan? Cikgu tiba-tiba nak jadi syekh. Mungkin ini antara hujahan yang akan diberikanlah. Untuk beritahu kita tak payahlah bising sangat. Kan? Orang akan ada orang sesat
sepanjang sejarah akan ada orang bodoh sepanjang sejarah. Takkan setiap kali orang bodoh buat pemilihan bodoh kita nak buat bising. Tapi hakikatnya keadaannya bukan begitu sebenarnya. Saya nak beritahu bahawa ada ulama-ulama atau orang yang dianggap sebagai ulama-ulama yang ada berpegang dengan pegangan-pegangan yang lebih kurang sama. Cuma mereka ini lebih bijak menyembunyikannya dengan bahasa keilmuan mereka. Dengan sebahagiannya dengan sarban mereka, sebahagiannya dengan jubah mereka. Dan dalam majlis-majlis rasmi, mereka tak akan berterus terang. Tapi bila awak duduk dengan mereka secara private, dia start mula buka isu-isu macam ni. Ramai di kalangan mereka tak akan bacakan buku Ibn Arabi, Al-Jili di hadapan khalayak ramai. Tapi dengan murid-murid khas dia, dia akan mula buka benda-benda macam ni. Dia tak akan buka dekat ceramah umum tentang hakikat Muhammadiyah. Tapi apabila dalam bilik dengan beberapa murid-murid dia, dia akan buka isu hakikat Muhammadiyah ni. Dekat depan dia akan kata Al-Jili ni tak termasuk dalam sufi yang lurus. Tetapi mereka mempertahankan Al-Jili di tempat-tempat yang tertentu, pada keadaan-keadaan yang tertentu. Ini bahaya tak tuan-tuan? Sahabat-sahabat, ini sebenarnya yang kita nak kena smoke them out. Okay? Make sure dia tukar dulu. Dia tak pernah mengaku pun. Bila sampai kritikan kami kepada mereka, saya harap mereka berhenti dan kendurkan ataupun tidak sebut lagi tentang isu-isu macam ni.